Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Alright. Okay. So hari ni kita nak pergi kepada cikgu suka sangat tajuk kesihatan ni. Sekejap lagi kita nak buat nota dulu. Okay. Kita hari ni nak buat penulisan bahagian A dan bahagian B. Okay. Tapi cikgu nak buat bahagian B sebenarnya. Mana dia bahagian B? Ni ulasan. Macam mana nak buat ulasan ni? Dia boleh buat ulasan tapi dia buat ayat-ayat macam tu je. Betul? Salah. Benda tu format dia salah. Okay. Sebab dia cakap kat sini dalam bentuk perenggan. Dah satu dah. Salah. So, hari ni kita nak pergi pada kesihatan dan kebersihan. Okey, kebersihan. Okey, setiap orang kena menjaga kebersihan dan kesihatan. Okey, kalau awak bersih, barulah awak sihat. Bukannya awak sihat, baru awak bersih. Faham? So, maksudnya ialah sihat dengan bersih, bersih datang dulu sebelum sihat. Kalau awak pengotor, kuku awak mungkin ada biji-biji air. Kalau awak tak mandi, awak akan ada gatal-gatal. Kalau awak tak basuh kepala, awak akan ada kutu. So, kalau awak tak bersih, awak takkan sihat. Dalam hidup kita seharian kan, kita kena menjaga kebersihan. Betul? Kebersihan ni terbahagi kepada berapa? Siapa tahu? 4. Salah. 3 je sebenarnya. Okey, yang pertama ialah kebersihan diri. Yang kedua ialah kebersihan tempat tinggal. Tajuk paling besar nanti waktu awak darjah 6 sampai tingkatan 5, kebersihan alam sekitar ni paling banyak. Awak kena tahu dia punya asas ni. Dekat diri ni, cikgu nak awak senaraikan 5 aktiviti yang awak selalu buat untuk pastikan diri awak bersih. Okey, Nevelyn bagi 2. 2 je. Okey, mandi pakai sabun dan pakai baju bersih. Okey, Ahmad Daniel. Gosok gigi. Betul. Basuh tangan atau muka. Okey, gosok gigi. Asfar kata basuh tangan. Okey, lagi Alia Zara. Shampoo rambut. Cuci rambut boleh. Lee Roykin. Satu lagi apa dia? Potong rambut dan kuku. Betul. So, kita tengok satu-satu. Kenapa kita perlu mandi dan bersabun? Untuk hilangkan gatal. Dan untuk jadi. Okey. Adam kata badan bau wangi. Yes, betul. Okey, berbau wangi. Yang tadi tu, siapa tadi? Suri jawab ialah elakkan menggatal badan. Sorry. Gatalan. Bukan menggatal. Menggatal tu awak Sorry. dekat-dekat. Hai abang. Sebab saya tengah gelak. Bukan menggatal, dia elakkan kegatalan. Okey, mandi ni sebenarnya untuk bagi kita berasa segar. Segar. Pandai tahu tak apa. Berasa segar. Yang warna hijau cikgu tulis tu ialah isi tersirat. So, yang kedua, kenapa kita kena pakai pakaian yang bersih? Bukan pakaian yang berbau, bukan pakaian yang kotor. Sebab apa? Kelihatan cantik. Kelihatan kemas. Kelihatan kemas. Okey. Sebab apa kita kena pakai pakaian yang bersih? Supaya orang selesa untuk bergaul dengan kita. Selesa nak kawan dengan kita. Ni kalau awak pakai pakaian kotor-kotor, semua orang macam menjauh lah. Baju dia kotor, baju dia koyak, tak nak kawan dengan dia. Tapi kalau pakai baju bersih tapi tak mandi, macam mana tu? Sebab tu kita kena mandi dulu. Nampak tak? Dah lepas mandi baru pakai baju. Sebab tu kena ada urutan. Awak kena tahu. Okey. Selesa berkawan dengan orang lain. Okey. Gosok gigi ni kalau tak tahu juga tak tahulah dah kata. Okey, gosok gigi kenapa awak kena gosok gigi? Bangun Breath kita jadi wangi. Orang suka. Tiada kuman. Tiada kuman, tiada kaviti. Bau nafas kita harum. Tiada kaviti. Okey, lagi supaya mulut tidak berbau. Kalau mulut kita berbau, macam mana kalau kita puasa kan? Kadang-kadang kan, bila dah petang-petang tu sebab kita tak makan, mulut kita akan rasa berbau sikit. So, kalau awak nak tahu bau dia macam mana, awak pakailah mask. Macam tu dah bau mulut awak. Supaya gigi kita jadi putih dan bila kita senyum, orang suka tengok. Boleh juga. Tu macam gosok gigi ni supaya untuk penampilan diri pun boleh jugalah. Okay, so seterusnya. Kenapa kita kena cuci tangan? So yang pertama ialah nak elakkan virus. Kalau sekarang ni lah kan. Dan kuman. Lagi? Jadi bila kita pegang makanan tu tak kotor. Makanan tu tak kotor, cuci tangan.
Tak kotor. Tu kuman lah tu. Elakkan kuman juga. Sama. Bila basuh muka dia segar. Kalau muka, yes lah. Kalau basuh muka kita berasa segar. Okey, boleh juga. Ada lagi tak? Cuci tangan. Elakkan jerawat. Betul. Memang kena basuh muka. Tengoklah ni. Tapi cikgu basuh muka tau. Walaupun ada jerawat. Tapi sebenarnya cikgu basuh muka. Bukan cikgu tak basuh muka tau. Okey. Bershampoo. Shampoo sebab kita nak tiada kutu. Lagi. Tiada masalah rambut dan kulit kepala. Apa contoh masalah rambut dan kulit kepala? Gatal. Gatal. Lagi. Rambut gugur. Lagi. Kelemumur. Kelemumur. Kalau awak gosok-gosok, nanti dia ada warna putih. Potong rambut dan kuku. Kenapa? Supaya kelihatan cantik. Kemas dan rapi. Lagi. Okey, kalau kita potong kuku, kena potong berapa kali? Sekali seminggu. Seminggu sekali. So, dekat sini yang warna hijau-hijau tu semualah dia punya isi tersirat. So, kalau kita nak tulis karangan, kita kena ada sekurang-kurangnya 1 point kalau nak tulis karangan. Kena ada sebab. Okay? Sebab tu kena ada 1. Sebab tu cikgu kata, kalau nak tulis apa-apa pun, awak kena tulis contoh dan juga kesan. So, yang kita buat ni semua kesan. Apa kesan awak mandi? Berasa segar. Apa kesan awak bersabun? Badan berbau wangi. Boleh tak awak sihat kalau awak buat semua ni? Boleh, banyak. Sebab banyak yang awak dapat kalau awak buat, kan? Okey, tempat tinggal. Saya kena bawa dia pergi tepi. Alright, so saya nak tanya macam mana awak jaga kawasan tempat tinggal awak menjadi bersih dan Bersihkan. Bersihkan. Mop. Sabar. Okey, tulis 5 juga dekat dalam awak. 5. Macam mana awak nak pastikan? Saya nak panggil nama orang lain. Sekejap saya nak panggil nama orang lain. Adam, bagi 1. Macam mana awak jaga kebersihan tempat tinggal awak? Barang disusun dengan kemas. Okey, menyusun lah. Idris, macam mana awak nak pastikan rumah awak sentiasa bersih? Mengemop lantai. Mengemop lantai. Okey. Takif. Menyapu lantai. Sapu. Okey, cikgu letak mengemop dengan menyapu kat sini lah. Sebab dia lebih kurang dia tujuan dia. Okey. Ziad. Membasuh cadar, selimut dan sarung bantal seminggu sekali. Seminggu sekali? Oh, hebat tu seminggu sekali. Biasa orang buat sebulan sekali. Tapi nak buat seminggu sekali pun boleh. Siapa tadi? Suri. Membersihkan tandas. Okey, bagus. Saya nak buat Evelyn. mengelak meja dan barang. Mengelak, okey. Ni habuk lah ni. Sebenarnya ada satu yang penting yang awak terlupa, iaitu gotong royong. Buang sampah. Dan bersihkan kawasan bertakung. Kawasan yang boleh tempat nyamuk boleh hidup. Takung. Okey, Itu paling penting. Dia macam dekat bawah pasu, dekat dalam tin dan sebagainya. Itu paling penting. Sebab itulah yang akan menyebabkan awak punya kawasan rumah awak ada aedes. Okey. So, yang pertama, mengemas barang ataupun rumah ataupun katil. Kenapa kena buat? Adam kata supaya nampak kemas. Mudah mencarinya. Ya, mudah mencari barangan. Kalau awak tak kemas, susahlah awak nak kena kembur. Macam kenapa awak kena buat ni semua sebab nak senang kan? Okay. Vacuum mop sapu. Kenapa kena buat? Adam kata Cantik. debu. Yes. Dan kemas. Tiada Habuk. debu ataupun habuk. Betul. Ada habuk. Lagi supaya lantai tidak berlekit. Kalau ada benda-benda tumpah kan, elakkan asma. Elakkan asma. Sebab asma daripada debu. Daripada tu. Biasa orang semput kan sebab rumah dia ada banyak habuk. Okay. Biasanya kita mop lantai gunakan antiseptik. So sebenarnya kita nak kurangkan kuman. Menukar basuh cadar, sarung bantal apa semua ni. Kenapa kita kena buat? Supaya kita dapat tidur dengan selesa. Lepas tu tidak terkena hama ataupun kutu katil. Bukan katil, tilam. Bed bug. You know bed bug? Kadang-kadang awak kena gigit. Kalau awak kena gigit nanti awak gatal-gatal aja. Okay?
Sebabnya kalau kita tidur malam-malam, kita tak sedar pun kita sebenarnya berpeluh. Membersihkan tandas. Kenapa kita kena bersihkan tandas? Supaya tidak berbau. Pastikan kebersihan dan keselesaan pengguna. Siapa-siapa yang nak guna lah. Gotong royong, bersihkan kawasan air bertakung. Elak pembiakan Adis. untuk elakkan serangga perosak. Contohnya lipas. Membersihkan habuk dan kotoran. Okey. Alright. Kenapa kita kena tu? Okey, awak tahu kan alat perhiasan biasanya dia akan mengandungi habuk kalau kita letak dekat luar-luar tu. So kita memanglah sama juga macam yang ini. Kita nak tiada habuk dan debu. Satu lagi, kalau kita lap meja ataupun kita lap kalau kita lap alat perhiasan ni sebab kita nak kekalkan kecantikan dia. Nak pastikan dia sentiasa cantik, baru je, tak rosak, macam tu. Tak rasti. Tak rasti, betul. Tidak berkarat. Tidak berkarat, betul. Dan akan berkilat. Berkilat, tidak berkarat, semua tu lah. Okey, sudah? So, semua orang pergi dekat latihan 3. Gambar di bawah menunjukkan poster kempen gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat. Mana awak nak tahu gaya hidup sihat ni? Ada kat bawah ni. Melakukan senaman setiap hari, mengambil makanan berkhasiat, menjauhi amalan merokok, mendapatkan tidur yang secukupnya, kan? Ada tulis kat situ. Untuk setiap yang bawah ni, soalan saya yang pertama ialah kenapa awak perlu setiap satu ni tulis dia punya sebab. Kenapa? Tulis kat sini. Saya tak nak tahu apa yang awak tulis. Okay? So, cuma saya nak tunjuk macam mana cara nak tulis je. Okay, amalan gaya hidup sihat. So, tengok kat sini Dia kata kat sini. Kempen gaya hidup sihat. Badan sihat, otak cergas. Okay, badan sihat, otak cergas ni kita nak tulis kat mana? Kita tulis ni dekat kesimpulan. Yang ini semua kita tulis dekat bahagian mana? Dekat bahagian isi. Dia punya pendahuluan mana? Ni. Kempen tu sendiri. Pendahuluan dia. Cuba awak tengok kat sini. Amalan apa semua. Dia kata melakukan, mengambil. Ini sebenarnya dia tanya faedah ke? Dia tanya kelebihan ke? Dia tanya apa ni? Dia nak suruh awak buat apa ni? Cara untuk menjadi sihat. Nablin. Yes, bagus. Cara untuk mengamalkan ataupun langkah-langkah. So dekat sini, awak kena tulis langkah-langkah. Amalan gaya hidup sihat. Dalam hidup kita. Dah tu je. Jom kita tulis sama-sama. Kita tengok. Ini nanti kita gunakan untuk kesimpulan. Yang ini kita gunakan untuk dia punya pendahuluan. Dan yang ini kita gunakan untuk dia punya isi. Sekejap lagi kita tengok. Alright. So, awak tahu bahawa untuk nak buat ulasan, okay, awak boleh buat 1 perenggan, 2 perenggan atau 3 perenggan. Tapi ada orang bagi kat saya buat 5 perenggan. Ada orang bagi kat saya buat 5 ayat. Ada yang buat 4 ayat. Salah. Kita boleh buat 1, 2 atau 3. Itu yang sepatutnya. Yang 3 perenggan tu dengan isi dan Pendahuluan, isi dengan penutup. 1 hingga 3 semuanya boleh. Faham Okay, so sekarang ni kita nak tulis dia punya pendahuluan. Tadi pendahuluan apa? Yang kata kempen gaya hidup sihat. Terus tulis maklumat menunjukkan. Apa dia? Poster gaya hidup sihat. Full stop. Dapat berapa markah? Dah dapat 2 markah. Okay, isinya tadi dia cakap tentang apa? Dia cakap isinya ialah tentang langkah mengamalkan. Betul kan? Tulislah dekat sini. Terdapat pelbagai langkah mengamalkan. Apa tajuknya? Mengamalkan gaya hidup sihat. Dah, cukup. Cikgu saya nak tak mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Suka hati, boleh. Tak ada masalah. Lepas tu, antaranya ialah mesti ada manusia. Antaranya siapa? Saya, kita, siapa? Perlu, tulis dia kita, senang. Perlu, nombor 1 tadi apa jawapannya? Melakukan senaman setiap hari. Kita perlu melakukan, sambunglah. Agar apa? saya tidak menjadi gemuk. Supaya tidak gemuk. Kalau saya kata Agar lebih sihat. lebih sihat, lebih bertenaga ataupun cergas. Kalau kita cikgu nak guna perkataan kerana, kita nak buat apa? Kerana peluh akan keluar. Betul. Peluh dan toksin dalam tubuh
akan keluar. Boleh. So pilihlah awak nak guna mana. Awak nak guna supaya ke, agar ke, kerana ke, tak kisah. Pilih salah satu. Awak buat ni dah dapat berapa markah? 3 markah. Sebab dekat sini dapat 1 markah. Sampai sini awak dapat lagi 2 markah. Senang je nak dapat markah dalam bahasa Melayu ni. Selain itu, siapa? Kita buat apa? Ambil yang nombor ni pula. Ambil nombor 2 pula. Kenapa kena ambil makanan yang berkhasiat? Supaya tidak mengambil banyak kalori. Bolehlah tu nak pilih apa-apa pun. Agar dapat tenaga yang dengan secukupnya. Boleh Adam, boleh. Ada banyak nutrien. Tak kisah. Seterusnya, siapa? Nombor 3, jauhi amalan merokok. Kerana apa? Kerana sebab apa? Cikgu, saya tak nak guna yang macam tu, saya nak guna yang lain. Boleh, tak ada masalah. Yang penting awak gunakan suka supaya untuk kerana agar. Betul? Buatlah akhir sekali. Kita buat apa? Tidur dengan secukupnya. Kita perlu tidur dengan secukupnya. Agar kat atas boleh buat agar lah kat sini. Fikirlah kenapa. Dah. Faham tak? Faham. Kenapa di samping itu Boleh, tak ada masalah. Kesimpulannya, kita perlu tak buat langkah ni? Perlu. So, kesimpulannya, kita perlu melaksanakan langkah ini agar badan sihat, otak cerdas. Dah. Kalau buat macam ni, dapat markah berapa? 14/15 ataupun 15/15. Kalau dekat dalam awak punya tu dah ada kata faedah, tu dia lah. Kesimpulannya, terdapat banyak faedah. Bagi tahu balik semula. Macam tu je. Senang ke susah, Evelyn? Tak susah. Tak susah. Senang aja. Cumanya tak tahu nak tulis macam mana. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.